Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 7 mengambil aliran falsafah ideologi yang bertajuk sekularisme. Di sini adalah list senarai ahli kumpulan kami. Definisi sekularisme. Sekularisme berasaskan pemisahan agama dari semua hal-hal duniawi. Sekularisme menolak peraturan syariah dan lebih suka peraturan selain dari syariah. Penyokong sekularisme mendakwa bahawa undang-undang Tuhan sesuai sewaktu ia diwahyukan dan tidak sesuai lagi pada masa kini. Sekular adalah konsep bahawa kerajaan atau entiti lain harus wujud secara terasing dari agama dan kepercayaan agama. Bagi tokoh sekularisme, kami mengambil tokoh Thomas Hobbes kerana beliau merupakan seorang tokoh falsafah Inggeris yang dianggap sebagai salah satu pengasas falsafah politik moden. Sebagai tambahan, beliau tidak berpuas hati dengan monarki barat yang mencengkam dan mengongkong rakyat. Okey, seterusnya kita beralih kepada ciri-ciri sekularisme. Yang pertama ialah fahaman yang tidak boleh mencampuri agama dengan aktiviti harian manusia. Seterusnya ialah agama, aktiviti tidak boleh dijadikan sebagai fakta dan memperjuangkan ciri-ciri bersifat kebebasan, kebahagiaan dan kebebasan yang tiada sempadan. Dan terakhir ialah perundangan dan pemerintahan secara sekular tidak mempunyai teras yang tetap dan mutlak. Jadi sebagai tambahan, ia sentiasa berubah-ubah mengikut kepentingan dan semasa tanpa ada sebarang garis panduan yang mutlak. Okey, seterusnya ialah pengaruh sekularisme. Yang pertama ialah golongan manusia yang tidak mahu hidup mengikut agama, golongan yang mementingkan dunia serta golongan yang menolak Tuhan. Okey, untuk ciri-ciri yang disokong kumpulan penyokong iaitu penyokong ialah mereka yang mementingkan kehidupan dunia dengan mengenepikan unsur kehidupan agama sebagai masalah individu. Contohnya seperti ideologi materialism, individualism, kapitalism dan individualistik komunisme dan feminisme. Seterusnya ialah golongan yang memperjuangkan ciri-ciri yang bersifat kebebasan, kebahagiaan dan kebebasan yang tiada sempadan sehingga ketepikan ajaran agama. Dan terakhir ialah menafikan kewibawaan orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam bidang agama. Seterusnya adalah ciri-ciri kumpulan penentang iaitu pembangkang. Yang pertama, pemikiran dalam tamadun barat menolak segala yang bersifat tradisional termasuk kehidupan beragama yang dianggap sebagai penghalang kemajuan. Manakala tamadun Islam berpegang kepada agama sebagai ad-din atau cara hidup yang syumul. Yang kedua, golongan yang menentang sekularisme ialah golongan yang berpegang teguh kepada agama. Contohnya, golongan ini memahami Islam secara tepat dan menjadikan Al-Quran, hadis serta ulama sebagai rujukan, bukan hanya logik akal semata-mata. Yang ketiga adalah tamadun Islam berasaskan akidah, syariah dan akhlak sedangkan asas tamadun barat adalah materialisme. Yang keempat adalah sumber asasi dan mutlak. Pemikiran Islam adalah wahyu sedangkan tamadun barat adalah pemikiran manusia semata-mata. Amalan dan tindakan kumpulan penyokong. Tindakan yang menyokong sekular mahukan kebebasan, tidak mahu apa sahaja aktiviti harian mereka diikat dengan peraturan agama. Yang kedua, mereka memperjuangkan perkara-perkara kebebasan. Contohnya, mereka mengamalkan dan menyokong keras perlakuan LGBT, meminum arak dan sebagainya. Dari sudut atau aspek perkembangan ilmu, menyebabkan ilmu-ilmu yang dipelajari dalam dunia moden tidak dikaitkan dengan Tuhan, etika dan agama. Manakala amalan golongan yang menolak sekular ialah mereka yang mahu hidup mengikut agama, bencikan maksiat, tidak minum arak dan sukan mengikut peraturan agama. Yang seterusnya adalah pengaruh berkaitan politik. Yang pertama, mengabaikan hukum Tuhan yang dikaitkan dengan agama asalkan mendapat pengaruh. Yang kedua, hidup hanya untuk memperoleh kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, kekuasaan yang dimiliki dianggap sebagai hak mutlak pribadi. Yang keempat, dasar politik yang dilaksanakan tidak mematuhi ajaran agama. Yang terakhir adalah pemimpin yang lemah tidak dapat membezakan yang baik dari yang buruk dan enggan mengikuti kepercayaan agama.
Seterusnya adalah isu semasa sekularisme dalam politik. Yang pertama adalah golongan pemerintah yang mengauk kekayaan daripada hasil negara. Sebagai contoh, ramai ahli politik yang ditangkap serta dituduh di mahkamah kerana kes pecah amanah dalam menguruskan kewangan negara seperti memanipulasi jualan saham bank dan membuat tuntutan palsu ke atas dana rakyat. Yang kedua adalah kasino dan pub ditubuhkan dengan banyak kerana dipercayai dapat menyumbang kepada pendapatan negara. Yang ketiga, ahli politik sanggup memainkan wang politik untuk menunjukkan kuasa sehingga ada yang sanggup memberikan imbuhan kepada penyokong untuk turun ke tapak demonstrasi sebagai tanda sokongan kepada idea yang dibawa oleh ahli politik tersebut. Yang keempat, ahli politik yang melakukan beberapa siri tuntutan palsu ke atas dana rakyat, wang tersebut didakwa digunakan untuk program bersama rakyat seperti program motivasi pelajar, forum dan pelbagai lagi aktiviti yang didakwa tidak dianjurkan. Hal ini tidak sepatutnya terjadi kerana perkara penyelewengan duit adalah sangat ditegah dalam agama. Yang kelima adalah kesan sekularisme adalah bidang pendidikan. Stanford Raffles telah mengemukakan gagasan Pusat Pengajian Asia Tenggara bagi mencapai matlamat ini. Beliau berhasrat untuk melahirkan bangsa-bangsa yang bijaksana dan terpelajar selaku orang suruhan yang jujur kepada sistem pentadbiran penjajah. Ia juga menyarankan supaya pendidikan untuk anak-anak Melayu mestilah menerusi tulisan Rumi dalam usaha mengurangkan pengaruh Islam di kalangan orang-orang Melayu. Dan yang terakhir adalah aspek politik menerima kesan daripada sekularisme. Perlembagaan Malaysia adalah bukti yang paling jelas dalam hal ini. Ia menafikan kekuasaan Allah, Rasulnya dan Al-Quran. Politik dan agama menjadi terpisah sedangkan seperti mana yang kita tahu dalam agama Islam dan politik adalah satu dan tidak bercerai-berai. Hijrahnya Rasulullah SAW adalah untuk mendirikan negara Islam di Madinah. Ini bermakna Islam dan politik tidak dapat dipisahkan di mana ia bertentangan sama sekali dengan hakikatnya perjalanan politik di Malaysia. Politik kita sekarang adalah acuan daripada barat, politik yang mengutamakan nafsu dan kebendaan. Okey, seterusnya kita beralih ke ciri aliran falsafah ahli politik. Yang pertama, ahli politik mengabaikan hukum di dalam Islam yang melarang umatnya tidak amanah dalam mentadbir negara. Arak, kedai judi dan kelab malam dibenarkan beroperasi sepanjang masa ketika norma biasa COVID-19 maupun ketika bulan Ramadan. Ia meskipun umat Islam sangat melarang arak, judi dan sebagainya. Dan ketiga ialah golongan sekular berusaha menjauhkan Islam dalam semua aspek kehidupan terutamanya undang-undang. Ini kerana mereka tidak mahu undang-undang Islam dijadikan bahan rujukan. Ia menyebabkan ada yang sanggup melarang umat Islam dari melakukan ibadah. Seterusnya ialah amalan dan tindakan. Okey, pihak yang berkenaan melakukan penipuan dalam penyeraan undi ketika pilihan raya berlangsung. Sebagai contoh, satu petak undi dilenyapkan sebelum hari keputusan yang disiarkan secara langsung di stesen televisyen. Ini kerana ahli politik tersebut telah merasuah mereka demi meraih kemenangan. Dan kedua ialah cubaan menggugurkan status agama pada kad pengenalan rakyat Malaysia. Yang seterusnya adalah cadangan bagi menambah baik isu semasa yang berlaku. Yang pertama adalah melahirkan generasi yang intelek dan berfikiran minda kelas pertama. Yang kedua adalah melahirkan masyarakat yang berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Kaedah penyelesaian bagi cadangan yang diberikan, yang pertama memberi penekanan dalam subjek sivik dan moral khususnya dalam membentuk pemikiran anak muda untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau memilih yang baik atau impak negatif agar memiliki sifat bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas atau jawatan yang dipikul dengan sifat amanah. Yang kedua adalah memberi kesedaran kepada masyarakat dalam mencari sumber yang halal supaya dapat membentuk akhlak dan jati diri yang baik, berkesinambungan dengan agama serta berlawanan dengan sekular secara kontras. Kita menghalang atau mengurangkan golongan yang tidak patuh pada agama atau Tuhan. Ini adalah bahan rujukan daripada kumpulan kami. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.